Okay, self-practice 7.1c. Question number 1, construct an object to represent the data. From the object, determine the first quartile, the median and the third quartile. So, this is the object. In your table, you need upper boundaries and cumulative frequency. So, for first quartile, 1/4 times number of total frequency equals to 25. So, from graph, 25 to the graph and to the x-axis, so the value first quartile 35. So this answer boleh berbeza daripada jawapan belakang. Berbeza sebanyak plus minus 0.5. So kalau ada yang dapat 34.5, 35.5, accepted. Okay. Teacher, Yes. if 34 cannot lah. 34. Betul ke you kira daripada sini 2 unit from 20? Ya. Bukan 2 unit, 2.5. 25 kan? So dia 2 kotak kecil, lepas tu ada half lagi. Yes. Okay, tak apa. 34 accept. Thank you, teacher. Okay. For median, 2/4, 50. So my answer here is 44.5. So sebab tadi jawapan Nimala plus minus 1. So yang ni pun accept plus minus 1. Dalam range tu lah. Third quartile 75. So 75 from the graph. So third quartile 55. Plus minus 1. Tak dengar lah, ada orang bersuara ke tu? Cikgu, 55.7. Cikgu, Shionya tanya 57. 57. Oh, dah plus minus 2. Cuba cek balik. Takut you punya graph tu dah macam terlebih sikit ke you punya lukisan. Kan kadang-kadang kalau you buat garisan ni macam ternaik sikit pun dia akan effect lah jawapan. Ataupun graph tak smooth kan. So paling cantik graph tu adalah menggunakan curve ruler tu. Ataupun ruler yang boleh bengkok-bengkok sikit tu. Kalau freehand tu kadang-kadang dia akan effect sikit. Tapi biasanya dalam exam, SPM sebenar, dia memang akan tengok, dia memang akan ada banyak jawapan. Kalau dia tengok banyak student jawab plus minus 2 dan dia akan letak plus minus 2. So jangan lari banyak sangat lah, 57 so okay. Tak lari banyak sangat. Bukan 57, 55.7. Okay ke? Okay, satu lagi. Soalan Dania hari tu pasal soalan tu kan, kenapa tak start dengan 1 to 10? Sebab dalam skema jawapan 0 to 9. Ingat lagi tak soalan tu? Yes, teacher. Okay, I dah tanya dah dekat Puan Azrina, dia kata boleh terima. Yang tu dia banyak jawapan sebab dia tak bagi apa tu, kelas interval tu kan. So boleh terima. Dia kata biasanya dalam exam benda tu pelajar tak buat, dah siap-siap ada. So dia kata untuk case tu kalau ada pelajar yang buat terima. Tapi Dania punya jawapan cikgu tengok start dengan 09 kan? Ya, teacher. Tak apalah, dah betul kan ikut skema sebab you tak sure kan jawapan yang you bagi tu. So I dah tanya, terima. Teacher, my one is 55 point, not 57, 55. Apa tadi? Tak dapat baca dah. Teacher, first one is 55.7, not 57. Which one? Oh, yang tadi tu not 57, 55.7. 7, yeah. Okay lah tu in the range. Okay, in a range.
Okay, question number 2. Construct an ogive sama, then from the ogive, percentage 20, 55, 85 and 85. Okay, what is the percentage? Okay, so mula-mula kena lukislah dulu dia punya ogive, you punya ogive tu. Next, for percentile 28, so from graph 8 lah. So you akan dapat 23.35 plus minus 1. So kalau you punya jawapan in a range tu boleh terima lah. So for 23.45. Boleh. Masih dalam range. Okay, Sangeeta? Okay, percentile 55 equals to 22. So from the graph 22 to the x-axis, so answer 24.3 plus minus 1. Percentile 85 equals to 34. From the graph 34 equals to 25.1 plus minus 1. Number 4 tadi jawapannya apa? Soalan apa? What is the percentage of pupils having a sole length of 24.6 and below? So daripada your graph, your ogive, cari 20 apa tadi? 25. Alamak, tak ingat dah. Yang tu lah. So daripada x-axis ni to the graph and then baca dekat y-axis ataupun cumulative frequency. So you will get 28 and dia nak percentage, so 28 over 100 times 40. Cikgu, Dia terbalik ni kan? 28 over 40 times 100 kot. Betul tak? Ya, Muzaina? cikgu saya pun jawapan lain. Berapa tu? Saya dapat 71.25. Untuk C Ya, You tak dapat 28 lah. Dapat berapa? 28.5. 28.5. Oh, okay. Kalau macam tu salah. Sebab ini orang kan? Orang tak boleh letak 28.5. Takkan nak kerak dua pula Muzaina. Cikgu, maksud nak bunda dia bagi kecil ke nak bagi besar? Okay. Kalau you dapat 28.5, you boleh round off to 28. Okey. Ke bawah sebab tak adalah pula orang 0.5 kan, yang 0.5 tu macam mana pula kan? So round off ke bawah. Okey, thank you cikgu. Tapi sebenarnya kalau you buat 29 pun terima. Okey, Okay? cikgu. Cuma jangan point. Point tak boleh, point memang salah. Sebab dia bilangan orang, okay? So mungkin you akan dapat 70% ataupun 72.5 Siapa cakap tadi? 72.5 tu untuk 28 ke? 29 ke? Yes, Okay. So bolehlah sama ada 70% or 72.5. Cuma bilangan sini sahaja. Tak boleh point. 28, 29, 27, terima. Okay, habis. Soalan lain? Okay, kalau tak ada kita proceed lah to new subtopic. Determine range, interquartile range, variance and standard deviation. Ni mesti familiar kan? Variance and standard deviation. Masa form 4. Tapi form 4 tu
for group data, for ungroup data. Yang ni for group data. Lagi senang ke lagi susah tak sure, you tengok sendiri. So how to determine range, interquartile range, variance and standard deviation for group data. So range and interquartile range. Okay, contoh example 9. Pak Hamidi had record the mass of pineapples that he harvests from his farm. The following frequency table and ogive show the data that he obtained. Determine the range and the interquartile range for the data. So ini data dia. Mass in gram. So 400 to 499 gram. Number of pineapples 6 dan seterusnya lah. Ini agak besar jugalah ya, kalau pineapple nak dekat-dekat 1 kg tu besar lah. So ni dia punya ogive. Okay, range. Range formula, midpoint of the highest class minus midpoint of the lowest class. So yang mana highest, yang mana lowest? Yang ni lowest lah. Ini highest. Tapi jangan ambil number of ni, nak cari midpoint dia. So 400 to 499, midpointnya adalah 449.5. So yang last class tu 900 plus 999 over 2. So this is the range. Okay, formula midpoint of the highest class minus midpoint of the lowest class. Okay. Next, Christian nak cari interquartile range. Interquartile range senang. First, you need to find Q1 or first quartile and third quartile. Then interquartile range, third quartile minus first quartile. Okay, first quartile, third quartile dah tahu kan? So nanti dapat jawapan tu minus. So jawapan ni pun akan ada banyak lah, sebab ini akan ada jawapan pelajar yang berbeza-beza. So nanti dia ada range lah, range jawapan kalau dalam exam. Okay, variance and standard deviation formula sama macam form 4, dan formula ni ada diberikan pada first page after front cover tu lah. Okay, ni formula yang sama for group data or ungroup data. Cuma for group data yang kita nak belajar hari ni, dia dalam bentuk table macam ni. So kena jadikan dia frequency table. First column volume of water, second column frequency. So next you kena tambah column midpoint, ni tambah sendiri. Biasa dalam exam ni semua tak ada ni. Table fx, x square, fx square ni tak ada. Kena tambah sendiri. Okay. So midpoint, lower limit plus upper limit divide by 2. Frequency f, midpoint x. So next column fx. Means frequency times midpoint. Then you get the answer. Ni guna calculator. Next, you kena cari x square. Midpoint square. Besarlah value kat sini sebab 154.5 square. Dapatlah value ni. Next, you kena cari fx square. Frequency times x square. Kalau you tak nak buat kolom x square ni, sebab kolom x square ni sebenarnya tak guna. Yang kita nak guna adalah fx square. So you boleh terus tekan calculator 8 times 154.5 square. Boleh juga. So untuk dapatkan fx square ni. Faham tak? Alamak, diam je ni. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, yang ulang sekali lagi. Yang kolom x square ni optional. Boleh buat, boleh tak buat. Sebenarnya yang lain-lain ni tak buat pun boleh, tapi nanti you susah nak kira. Kan? So ni fx ni mesti ada. Fx square pun mesti ada. So
So x square ni optional. Nak dapatkan fx square, you boleh direct guna calculator 8 times 154.5 square. Cuma kalau you buat kolom x square, you hanya perlu darab 8 times ini. 23,870.25. Lepas tu baru dapat ni. Okay, ini up to you. Kolom x square optional. Lepas tu jangan lupa, ini adalah total frekuensi. Biasanya total frekuensi ni ada dalam soalan. Kalau tak ada, kena tambah lah. Okay, 85. Next, sum of fx plus all this, and then sum of fx square. Last semua ni. Okay, data-data ni lah kita nak ni. To calculate variance and standard deviation. Okay, for first you need to calculate mean. Kalau tak, apa tu? Tak jelas. Okay, first you need to calculate mean. Mean adalah fx over f. So fx ni dari sini over f. So 17,417.5 divided by 85. Okay, so ini adalah mean. Okay, once you get mean, use formula variance. Total fx square yang dah kira tadi over total frequency minus mean square. Kat sini ditunjuk dalam kerja. Kalau you dah cari mean, you boleh terus tulis 183.34 square. Then answer, kalau soalan tu nak correct to 2 decimal places, you round off lah. Tapi kalau soalan tak cakap, up to you, you can give 2 or 3 decimal places. For standard deviation, hanya square root dia variant. So square root variant, bagilah jawapan ikut soalan. Kalau soalan tak minta, you boleh bagi 2 or 3 decimal places. Okay, ada soalan untuk mean, variance, standard deviation? Teacher, Yes? in exam, right, do we need to draw the table? Yes. Kalau tidak, you susah nak kira. Satu lagi, kadang-kadang pelajar, dia salah kat sini. Contoh, dia kira kat sini betul. Contoh macam ni lah. Okay. Sum of fx, dia tulis kat sini, pada table dia, 17,149.5. Tiba-tiba dia punya calculation, dia buat 17,471. Contoh, terbalik kan, tak perasan. Lepas tu dia akan effect lah mean dia kan. So akan hilang markah. Tapi kalau ada dekat table, bolehlah dapat 1 markah. 1. Tapi kalau tak ada dalam table, tak adalah markah. Sebenarnya table ni sangat membantu untuk pengiraan seterusnya. Nak kira mean, variance, standard deviation ni boleh juga guna calculator. Takut nanti guna calculator salah key in value ke kan. Contoh kat sini 12. Kat calculator tekan 11. Dah habis markah. Kalau ada pengiraan kat bawah-bawah ni dia membantu. Tapi kena betul-betul buatlah ni, markah banyak ni. Rugi kalau tak buat betul-betul. Okay. So this is your homework. Self practice 7.2a. Okay, sebelum kita tamatkan kelas, ada soalan? Tak ada, cikgu. Okay, you tahu tak cara nak guna calculator untuk kira mean, variance, standard deviation? Cikgu, saya dah lupa. Okay, so ambil calculator, tekan on. Okay, ni cikgu ajar guna calculator ni adalah untuk semak jawapan saja kalau dalam exam.
Okay, kalau boleh buat table ni. Sebab table ni ada markah kalau you punya jawapan salah. Kalau pemeriksa tu kesian, dia akan bukanlah kesian, dia tak ada markah kesian dalam maths ni tau. Maths dia tak ada markah kesian, tapi kalau you ada value dan betul value tu, ada markah. Okay, dia matematik tak ada markah kesian, tapi ada value, ada markah. Okay, first kena set calculator ni dekat statistic mode. Tekan mode 1, 2, okay, 2 times and then pilih SD. SD for statistic. Press button 1. So dekat calculator tu ada SD kecil. Baru boleh start kira. Kalau tak ada SD kecil ni, tak boleh kira. Okay, next, masukkan value. Okay, nak masuk value apa? Value midpoint. 154.5. Lepas tu shift button yang comma ni, then tekan frekuensi 8. Midpoint, shift comma 8 frekuensi, then M plus. So dia akan keluar N equals to 8. Number of value and number of frequency 8. Next, ulang balik step yang sama tadi untuk second class interval. 164 the midpoint, 164.5, shift comma frequency 12, then press M plus. Dia akan jadi total 20. 8 plus 12, 20. Okay, ulang lagi 174.5, shift, comma, 15, M plus, 184.5, shift, comma, 24, M plus, next 194.5, shift, comma, 20, M plus, the last one 204.5, shift, comma, 16, M plus. Okay, so ni adalah value total frequency 95. Mesti sama dengan you punya table lah, 95. So now you nak kira mean. AC, press button AC and then shift number 2. Okay, shift number 2. So ni X bar ni means mean. So press 1 equal. You akan dapat mean. Mean tadi kat sini. Okay. So betul lah jawapan ni. 183.34. Okay, next nak cari sekejap dia salah satu ni tak ada. Sekejap. Tengok yang kedua ni. 3. Okay. Shift. Okay, yang kedua ni shift 2, yang kedua ni adalah standard deviation. So bila you tekan equal, 2 equal, dia akan bagi value standard deviation. So kalau you nak cari variant, you square root je lah, you square je lah answer ni. Square this answer, then you get 229.19. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, so itu sahaja kelas untuk minggu ni, habis dah. So minggu depan